Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arif bin Muhammad Yusof. Nama matrik A177852. Hari ini saya ingin membuat refleksi tentang kursus inovasi dan teknologi dalam pembelajaran. Kami perlu menyiapkan 4 tugasan. Tugasan pertama ialah pembinaan blog di Weebly. Yang kedua ialah pembinaan Canva dan PyTorchart. Yang ketiga ialah membangunkan video pengajaran di aplikasi Putun. Dan last sekali ialah pembangunan augmented reality. Setelah tugasan ini siap, kami disuruh untuk membuat refleksi di Weebly. Untuk Canva, saya perlu membuat tugasan infografik tentang kesihatan, manakala untuk PyTorchart saya membuat infografik tentang kursus asas sukan kriket. Saya lebih suka menggunakan PyTorchart kerana di dalam aplikasi ini terdapat elemen-elemen yang banyak untuk digunakan. Penggunaan kedua-dua aplikasi ini dapat membantu saya dalam proses pembelajaran saya semasa menjadi pelajar maupun menjadi seorang pendidik. Untuk aplikasi Putun pula, kami sekumpulan berbincang untuk membuat topik rawatan kecemasan iaitu RISE dan TOTEPS. Banyak yang saya belajar dalam tugasan ini bermula dari papan cerita dan pembangunan video. Akhir sekali ialah pembangunan ARG. Bagi saya, pembangunan ini adalah paling mencabar, tapi setelah dipraktikkan, kami sekumpulan dapat menjayakan tugasan ini. Teacher designer ini adalah para guru mempunyai kebolehan TPACK. Ia merupakan technological pedagogical content knowledge. Guru-guru perlu memastikan bahawa mereka tahu tentang pengetahuan teknologi kemahiran, pedagogi dan isi kandungan pengajar. Kriteria penting dalam proses merancang, membangun dan seterusnya membuat penilaian bahan pengajaran ialah kita perlu cetuskan idea, nyatakan objektif, kumpul dan susun bahan, tukar idea dalam bentuk bahan atau visual, rancang pelibatan, semak perancangan dan penerbitan. Sepanjang menyiapkan tugasan berkumpulan yang telah diberikan, pelbagai pengalaman dan pengetahuan yang saya perolehi, segala input yang telah dipelajari di dalam kelas telah diaplikasikan dengan sepenuhnya dalam menyiapkan tugasan ini. Pada pandangan saya, input yang dipelajari di online kelas akan lebih mudah difahami jika dipraktikkan. Bukan itu saja, melalui perbincangan bersama berkaitan dengan tugasan berkumpulan ini, saya juga dapat bertukar-tukar pendapat serta pandangan dengan rakan-rakan sekumpulan saya. Dalam pada masa yang sama, tugasan berkumpulan ini dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli kumpulan saya iaitu Haikal, Acha dan Ashikin kerana telah memberi kerjasama dan membantu antara satu sama lain dalam menyempurnakan tugasan berkumpulan ini. Sudah terang lagi bersuluh, masalah yang dihadapi ialah gangguan internet. Masalah ini yang membuatkan kami sekumpulan sukar untuk membuat tugasan. Selain itu, masalah yang dihadapi kami ialah jarak di antara kami jauh, masing-masing berada di negeri masing-masing. Tapi kami dapat mengatasi masalah ini dengan berhubung melalui video call dan berbincang untuk menjayakan tugasan kami. Masing-masing main peranan masing-masing dalam tugasan. Jika terdapat kekeliruan, saya akan merujuk mereka. Mereka banyak membantu saya kerana saya kurang mahir dengan penggunaan IT. Selepas saya belajar dari mereka, saya akan cuba dengan sendiri untuk membangunkan tugasan ini. Kolaborasi ini penting untuk memudahkan perjalanan kursus. Ia memberi impak kepada hasil tugasan kami. Jika semua bekerjasama, kerja akan lebih mudah dan senang. Tugasan ini telah memberi banyak manfaat dan penambahan ilmu kepada saya. Tugasan ini juga dapat membantu saya untuk memahami cara membuat perancangan yang baik sebelum melaksanakan pengajaran makro yang sesuai dengan tahap pencapaian yang maksimum. Sepanjang proses melaksanakan tugasan ini, saya belajar erti kesabaran dan ketabahan dalam menghasilkan suatu tugasan. Tugasan kali ini melibatkan pelbagai elemen yang perlu diterapkan supaya dapat menghasilkan tugasan terbaik. Saya juga tidak pernah berputus asa untuk menyiapkan tugasan ini. E-pembelajaran atau e-learning bukan lagi pilihan tetapi sudah menjadi keperluan. KPM telah menyarankan agar warga pendidik memanfaatkan dan mengaplikasikan e-pembelajaran sebagai alternatif untuk mengajar. Walaupun agak sukar, tanggungjawab dan amanah sebagai pendidik tetap diteruskan. Ini dibuktikan pada 16 April lalu. Search trend untuk frasa Google Classroom di Indonesia meningkat ke tangga 2 dunia, mendahului negara-negara maju yang memiliki sistem dan teknologi e-pembelajaran yang lebih canggih. Selain Google Classroom, warga pendidik turut memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Telegram untuk menyampaikan pelbagai maklumat, arahan dan latihan. Namun, tidak semua pelajar mendapat manfaat disebabkan dua kekurangan utama iaitu tiada capaian internet
lemah ataupun tidak stabil, dan kemampuan ibu bapa menyediakan gadget seperti komputer peribadi serta tablet. Teknologi maklumat membawa impak yang besar kepada dunia pendidikan. Teknologi telah mengubah cara kita mengajar dan cara pelajar belajar. Selaras perkembangan semasa, kemahiran ICT menjadi kemestian bagi membolehkan guru dan pelajar kompeten. Tugasan ini dapat membantu saya jika saya menjadi seorang guru nanti. Saya sebagai seorang guru akan mudah untuk menggunakan teknologi seperti ini kerana saya sudah berpengalaman menggunakan laptop. Justru itu, kemudahan ICT sudah menjadi satu keperluan dalam banyak bidang tugas pada masa ini. Kesungguhan bagi memastikan tiada yang ketinggalan daripada kemudahan dan perkembangannya telah ditunjukkan oleh semua pihak, sama di peringkat pembuat dasar maupun di pihak pelaksana. Oleh itu, saya sebagai pendidik perlu melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang ada bagi mengharungi cabaran dunia ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dalam PKP ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP semasa PKP bermula 1 April 2020 yang merangkumi pembelajaran secara atas talian menggunakan Google Classroom supaya pelajar tidak ketinggalan dalam pendidikan. Beberapa buah universiti turut memulakan kuliah dan pembelajaran secara atas talian, contohnya Universiti Kebangsaan Malaysia. Pembelajaran secara atas talian telah bermula 1 April 2020 supaya pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran, khususnya pelajar yang bergraduan. Pelaksanaan pembelajaran atas talian ini memerlukan pelajar membina kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Pelajar tidak boleh lagi menggunakan set pemikiran dahulu, iaitu menunggu cikgu atau pensyarah untuk bercakap atau berkuliah baru mula belajar. Pelajar perlu menentukan apakah yang perlu dipelajari, mencari bahan yang telah guru atau pensyarah letak di platform, kemudian menyusun masa untuk meneliti bahan tersebut. Pelajar perlu menyusun masa dan keutamaan bahan mana yang perlu dipelajari dan menyelesaikan terlebih dahulu yang mana kemudian.